saya nak sentuh topik yang sangat-sangat penting. Hai Kavita Subas, iaitu viral di WhatsApp hari ini berkenaan dengan seorang yang meninggal selepas beliau menerima vaksin. Sehari selepas itu, ada yang mengatakan bahawa alleged dia makan durian dan kemudiannya beliau dijemput oleh ajal, beliau telah meninggal dunia. Ada beberapa perkara yang saya nak sentuh berkenaan dengan viral WhatsApp message ni ya. Minta maaf kalau sekejap lagi suara saya tinggi dan saya meroyan, saya minta maaf sangat-sangat. Tapi saya nak cakap siapa yang sebarkan video ini you all memang tak ada rasa simpati langsung orang tu dah meninggal, keluarga dia tengah mourning, keluarga dia tengah grieving, tengah berduka cita dengan keadaan yang berlaku. You all boleh pula ambil gambar, saya tak tahulah gambar tu betul-betul orang yang meninggal tu ke ataupun gambar lain ke daripada Google ke, actually saya tak tahu. Tetapi message yang viral yang sampai kepada saya tu memang ada gambar seseorang. Jadi saya nak tanya, orang yang mula-mula sebarkan berita tu, awak memang sedikit pun tak ada sensitif Awak ingat awak boleh hidup sampai kiamat ke awak buat macam tu? Cuba bayangkan kalau esok lusa awak meninggal dunia. Awak nak ke orang ambil gambar awak macam tu, viralkan? Come on lah, cuba fahami perasaan keluarga mereka, perasaan kawan-kawan mereka. Actually, I tak tahu sebenarnya dalam message tu gambar siapa. Orang lain pun forward sampai message tu memang ada forwarded dekat atas tu. Sedih saya dah message ni sampai pagi-pagi terhadap saya. Saya tak tahu dah berapa hari dah message ini tular. Tak salah kalau mungkin nak tanya doktor, betul ke kalau makan durian ni ada kesan sampingan dengan vaksin? Betul ke kalau makan durian boleh meninggal dunia tiba-tiba? Tak salah nak tanya. Tapi yang letak gambar orang tu kenapa? Kita ni semua manusia, cubalah faham. Kita kalau kadang-kadang pergi rumah orang yang meninggal, ada funeral pun, bila orang duk klik ambil gambar, kita jangan rasa menyampah, tahu tak? Nak menangis pun tak sedap hati. Nak mourning pun tak senang hati. Yelah, kalau menangis bukannya kita nampak cantik macam Aishwarya Rai pun bila menangis kan? Tolonglah fikir, orang yang forward ke pun, cubalah sensitif sikit terhadap ahli keluarga tu. Saya tak tahulah betul ataupun tidak orang yang dalam gambar tu ke yang menjadi mangsa ataupun orang lain. Secara jujurnya saya tak tahu, tapi tak kisahlah orang yang betul ke orang yang tak betul ke, jangan buat perkara sebegitu. Tolonglah guys, you all pergi hospital ada katil sebelah patah kaki, you ambil gambar kaki dia. Janganlah buat perkara-perkara macam tu. Itu adalah dia punya privacy. Korang ni kalau kesagi kan doktor opong ambil gambar kat dalam rumah orang lain. Siapa yang dapat message tu dalam WhatsApp group you all, you pergi balik dekat WhatsApp group, siapa yang forward dekat awak, korang sekolahkan dia cukup-cukup. Cakap kat dia orang, Dr. Mala nak sekolahkan cukup-cukup. Come on lah guys, benda simple pun. Orang tu baru meninggal semalam, baru meninggal kemarin. Korang dah buat macam tu. Kemarin tu maksudnya dulu semalam tak? Kalau orang faham, kita orang kata macam hari ni Rabu kan? Semalam Selasa, kemarin tu Isnin. Mungkinlah baru semalam kemarin dia meninggal, pergi forward macam tu. Kesianlah dekat ahli keluarga dia. Janganlah buat macam tu. Boleh tanya tapi jangan letakkan gambar. Kok dia letak gambar pun blurkan dia punya image ke apa ke, tolonglah kesian. Okey, tu yang pertama saya nak meroyan. Sorry sebab tak boleh nak tahan dah saya punya voice tone. Saya memang sabar daripada pagi kerana perkara ni Yang pertama. Yang kedua, saya nak terangkan kepada anda semua apakah kesinambungan vaksin dan juga durian. Adakah vaksin bersalah? Adakah apa ni orang kata? Adakah vaksin tak bersalah? Okey, macam ni dua perkara saya nak cakap. Durian bersalah ke tak? Vaksin bersalah ke tak? There's two things Sekarang ni kita cerita pasal durian dulu. Macam ni Durian adalah buah yang paling sedap dalam dunia ini dan dia adalah raja buah di Malaysia. Jadi jangan fitnah durian. Tetapi walaupun saya adalah tim hantu durian, saya adalah polis inspektor kepada peminat durian sedunia, saya nak ingatkan kepada semua orang di luar sana bahawa durian adalah sebuah buah.
sebiji buah, macam nak cakap durian mempunyai kandungan potasium yang tinggi, iaitu satu garam galian di dalam badan kita. Potasium tu K tau. Kalau siapa belajar chemistry, kimia, sains semua di K, kita panggil potasium. Garam kalium nama dia. So dia mempunyai satu garam yang dinamakan kalium, tinggi di dalam buah tu memang tinggi. Okey. Sebab itu, secara tradisionalnya, kalau kita makan durian, mak akan suruh kita minum air banyak-banyak. Macam kat rumah saya, lepas kita orang berebut-rebut makan durian banyak-banyak, dengan durian tu kan dia ada macam lekuk dia kan dekat buah. Lepas kita keluarkan biji tu, dia punya apa ni kulit tu ada lekuk kan. Mak akan suruh kita orang tuang air dalam lekuk tu dan minum. Dia sebab apa sebenarnya bila kita tuang air dalam dalam lekuk tu dan minum, sebenarnya air tu sedap tau sebab dia kena dekat kulit tu dan kita akan minum banyak air. Jadi konsepnya kalau makan durian, minum air banyak-banyak. Okey, sebab apa? Sebab kita nak wash out, kita takut dehydration. Kalau dehydration, kalau badan kita kering dan garam potasium ni tinggi, dia boleh menyebabkan lebih banyak mudarat. Kita boleh dapat hyperkalemic dehydration yang mana akan menyebabkan nadi jantung berubah daripada biasa, dia boleh jadi macam arrhythmia, cara degupan jantung tu. Yang paling kita risau, dia boleh jadi ventricular tachycardia, lama-lama dia boleh jadi ventricular fibrillation, lama-lama jantung boleh berhenti. Ini adalah memang kalau potasium tinggi. Kalau potasium, garam potasium tinggi, kalau potasium daripada pisang ke, daripada durian ke, makan potasium ke, cocok potasium ke, bila potasium tinggi, setengah orang memang potasium tinggi, memang boleh menyebabkan komplikasi ini, iaitu garam potasium itu boleh pergi ke dalam jantung. Okey, so sebab itulah selepas makan durian kita cakap kita kena minum air banyak-banyak supaya apa ni orang kata, supaya garam itu dikeluarkan, di wash out daripada badan kita. Jadi apa berlaku? Orang yang memang ada masalah yang tak boleh minum air banyak, orang yang ada heart failure masalah jantung gagal, bukan penyakit jantung tau, bukan penyakit jantung yang letak stent, penyakit jantung yang dia buat bypass surgery, bukan. Dia ni sejenis penyakit jantung yang lain, kita panggil heart failure. Orang yang ada heart failure ni, dia memang ada satu keadaan yang jantung dia tak boleh pump air dengan macam biasa. Disebabkan oleh masalah jantung dia tak boleh pump macam biasa, sebab tu kita panggil jantung gagal ataupun heart failure. Kalau banyak air, nanti air tu akan bertakung dekat paru-paru. Sebab itu doktor akan suruh pesakit ini minum air satu hari 1 liter sahaja. Satu hari 800 liter sahaja. Satu hari 500 liter sahaja. Pesakit tu tahu. Kita panggil restriction of fluids. Ya? Pesakit-pesakit ini memang ada minum air dalam pangsa durian. Betul-betul. Okey. So, orang yang ada masalah yang tak boleh minum air dengan banyak dan dia memang ada masalah jantung, mungkin kalau dia makan durian sikit pun, garam potasium ni boleh menjadi sangat tinggi di dalam badan, menyebabkan rhythm jantung dalam cara jantung berdegup tu menjadi haywire dan menjadi daripada VT, ventricular tachycardia, boleh jadi VF, ventricular fibrillation, boleh jadi sudden cardiac death. Memang boleh jadi. Tak makan durian pun keadaan-keadaan lain yang menyebabkan potasium tinggi, contohnya kadang-kadang dia orang makan pisang, bla 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 and everything, boleh menyebabkan satu pesakit jantung, yang kedua pesakit buah pinggang, yang dialisis, yang kreatinin dah tinggi, doktor kata dah kena dialisis, ataupun dia tak sedar pun dia ada masalah buah pinggang sebenarnya. Dia orang pun tak boleh minum air banyak sebab buah pinggang dia dah tak boleh nak pump keluar air, tak boleh nak filter air keluar daripada badan, tak boleh nak hasilkan air kencing, maka dia tak boleh nak keluarkan potasium daripada badan, memang potasium dia boleh tinggi. Jadi sikit makan pun dia boleh jadi mencanak-canak naik tinggi. Ini adalah antara keadaan-keadaan yang menyebabkan badan mereka lain daripada badan kita, sebab fungsi-fungsi organ mereka lain. Kalau tim Celoteh, Dr. Mala boleh cari. Kalau you all rasa hari ini 23 Jun saya membongak, you all boleh pergi balik dekat video saya live yang saya sembang dengan you all. Selepas saya ambil vaksin Pfizer dos kedua, saya ada cakap dekat live saya yang saya makan durian selepas dos kedua. Mak saya ambil gambar saya makan durian sebab salah sepupu saya, dia hantar durian ke rumah saya dan saya makan. Tapi saya makan satu Tupperware tu lah, saya makan seorang. Saya rasa saya bagi mak saya 2-3 ulas, yang baki tu saya ngap habis. Dan tak, saya
jantung saya tidak berdegup, tidak berubah cara degupan sebab saya memang ingat kalau makan durian memang kena minum air banyak, memang kena pastikan badan tak panas, kencing banyak sebab saya takut jadi hyperkalemia walaupun organ badan saya normal. Dan yang kedua, saya memang tak ada penyakit yang memang dah ada sebelum ni yang menyebabkan jantung saya kurang berfungsi ataupun air tidak boleh dipam daripada badan saya dan sebagainya. Oleh itu saya tiadalah begitu banyak komplikasi daripada makan durian. Tapi let's say saya makan dan saya tak minum air terus saya tidur. Mungkin ia membawa masalah sebab durian memang ada banyak potasium. Alright. So itu cerita dia. Alright, memang saya pulun seorang lah sebab dapat pun satu Tupperware kan. Durian tu berapa ulas dalam 7-8 ulas. Takkan nak share pula, tak puas lah makan kan. So saya pulun seorang. Cek guys sayang ada dia cakap kat sini, ingat doktor ada cerita. So you all boleh pergi tengok video dekat YouTube saya ke dekat Facebook saya ke, you all boleh tengok yang saya ada mengaku lepas ambil second dose saya pun makan durian dan sehingga kini nyawa saya masih dipinjamkan kepada saya dan saya masih dipinjamkan kesihatan juga. Ya, saya tidak bangga ataupun bongkak dengan kesihatan yang dipinjamkan, cuma saya nak cakap orang yang ada masalah jantung dan buah pinggang memang sering kita mengingatkan dia untuk tidak makan makanan yang tinggi kandungan potasium. Okay? Alright. So itu sedikit sebanyak nak bercerita tentang durian dan jantung. Sama ada vaksin memainkan peranan atau tidak dalam kematian yang menjadi viral di WhatsApp dalam hari ini semalam ni, saya tidak boleh komen sebab saya tak tahu data kes, saya juga tak tahu apa yang berlaku, saya juga tak tahu kisah yang viral tu betul ataupun tidak. Cuma apa yang saya tahu adalah ada orang makan durian dan diorang tak share dengan saya. So anda sesiapa kalau nak buat review durian, tolong hantar durian ke Columbia Asia Hospital Ceras sebab ramai hantu durian di sini. Alright. So saya tak nak komen tentang kes kematian itu, saya tak nak melatah cakap vaksin tidak bersalah. Apa yang saya nak cakap, saya pun makan durian, saya pun ambil vaksin, setelah 2 dos saya okey sahaja.